Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Dan teramat besar nikmatnya adalah di mana diberikan kepada kita ni hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Dan kita ini apabila dibagi rasa ada dan kita menyerahkan balik bahawasanya yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak kita rasai, ini yang nak dilihat dalam kehidupan kita. Jadi kita olahkan dalam kehidupan kita supaya tidak merasa ada keakuan diri. Selagi kita merasa ada keakuan diri, ada merasa kepunyaan dalam hidup ini hak kita, maka akan datanglah membuka pintu-pintu maksiat, pintu-pintu kebinasaan, pintu-pintu malapetaka. Jadi apabila kita diberi kefahaman di sisi Allah bahawasanya barulah kita faham. Sekiranya tidak dapat kefahaman di sisi Allah, maka kita tidak akan faham apa erti kehidupan. Kita ingat kehidupan kita ini adalah untuk sesuatu yang kita harus dibalasi. Itu mana menunjukkan kita belum berapa faham lagi arti kehidupan yang sebenar. Kehidupan sebenar tidak lain adalah untuk mengesakan Allah. Dan sesungguhnya bukanlah kita yang mengesakannya, tetapi sebenarnya kehidupan yang mana dalam kehidupan itu ada sirrullah. Ada rahsia Allah dalam kehidupan kita ini yang tak lain sirullah itu adalah dirinya jua. Diri keesaannya jua. Bukan dua, jua. Jua tu maknanya sama lah. Bukan maknanya dia mentajalikan dirinya, dia ada banyak. Tetap esa jua. Maknanya apa pun yang dia tajalikan, banyak kehidupan yang kita lihat daripada berjuta-juta diciptakan tadi daripada Nur Muhammad, asalnya satu, kemudian dibesarkan lagi kepada malaikat-malaikat yang tidak mampu kita berhitung banyaknya malaikat. Tak boleh nak hitung banyak malaikat. Sebab malaikat ni dia berlaga, dia sama dia cahaya dengan cahaya terpercik jadi malaikat lagi. Subhanallah. Cahaya dengan cahaya berlaga, dia akan keluar lagi cahaya 4-5 ke, jadi cepat malaikat lagi. Itu Allah Ta'ala nak menciptakan malaikat tu, berlaga cahaya dengan cahaya, jadi cahaya. Boleh gitu. Lepas tu dijadikan lagi manusia banyaknya tadi, membiak, makhluk-makhluk Allah, hebat Allah SWT. Itu banyaknya, makin banyak bukan menunjukkan bahawasanya banyaknya Allah, tapi menunjukkan esa, nak menceritakan keesaan dirinya. Bila kita faham, kita duduk situ, kita pun termasuk salah satu ciptaan Allah yang untuk tak lain adalah mengesakan Allah.
Malahan kita ni lebih dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lain Allah jadikan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Semulia-mulia kejadian makhluk tu manusia, insan. Jadi dia tinggi darjat dia sebab dalam diri manusia tu banyak letak sirullah, rahsia-rahsia Allah tersembunyi. Tersembunyi rahsia Allah dalam diri. Jadi manusia-manusia yang mana dia makin insan, makin dia kenal diri, dia kenal Allah, perkenalkan. Lama-lama dia tidak ada merasa diri. Itu dinamakan insan yang sempurna. Sebab bila dia dah tahu dirinya adalah tidak ada. Yang ada sirullah, rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya rahsia Allah, maka tidak lain. Jadi rahsia Allah tu berasal daripada tak lain dirinya lah. Yang sebenar-benar yang ada, iaitu diri zatnya, esanya. Jadi dia nak zahirkan untuk dia dikenali. Kalaupun dia tak zahir pun, dia tak perlu lagi nak dikenali. Dia cukup dengan diri esanya tu tadi, asal-asalnya. Jadi bila kita nak mengambil faham dalam kehidupan kita ni, dia buatkan, Allah Subhanahu Wa Taala buatkan cerita dirinya untuk kita bertambah faham tu semua. Apa pun sekian alam, daripada dulu awal sampai akhir, bila-bila pun dah masuk surga, masuk neraka, apa semua, itu semua cerita Allah, kekuasaan, cerita-cerita pentadbiran Allah. Yudabbiru amra minas sama, mana wati wal ar, maknanya dia yang memerintah. Yudabbiru amra apa saja yang di langit dan di bumi, semuanya Allah yang memerintahkan. Kita nampak mana boleh itu ada kerajaan langit, malaikat ni apa, itu siapa yang bagi kursi sama? Siapa yang bagi pemerintahan tu? Jadi jangan kita nampak pemerintahan tu, raja Arab gini pemerintahan dia, nama dia raja ni, raja di Mesir gini, raja dia ni, presiden dia, semua Allah bagi kerajaan. Kita jangan nampak itu dia yang sendiri memiliki ni. Tapi sebenarnya Allah yang meletakkan pentadbiran di sini, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua supaya kita nampak yang berkuasa tu hanya Allah. Jadi ini yang kita nak olah dalam kehidupan kita. Kita nak olah dalam kehidupan kita supaya tidak nampak yang lain selain Allah. Seperti mana kita selalu sebut apa Iban? La ilaha il. Jadi kita kena amaliyahkan, kena faham betul-betul maqam tu. La ilaha illallah. Supaya apa pun yang kita ucapkan, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita berjalan bergerak, apa yang saja rasa sir dalam hati kita, semuanya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kalau orang buat tak elok tu Allah juga yang susun dia. Kudrat tu daripada Allah. Walaupun dia iblis sekalipun, dia nak bergerak atas kuasa siapa? Allah. Jadi semua tu ada posisi dia punya, apa orang kata, tempat-tempat dia masing-masing, skrip yang Allah dah bagi. Cuma kadang-kadang kita risau ni tadi, bila kita ada kedirian kita nakkan tadi posisi yang maknanya macam kita tak nak posisi yang lain. Tapi kalau kita duduk dengan lebur dengan Allah, yang sebenar yang ada hanya dia, kita akan nampak semua susunan baik, buruk, tinggi, rendah, siang, malam. Apa keadaan pun semuanya itu adalah kita nampak semua yudabbiru amra minas samai wal ardh. Maknanya semuanya adalah yudabbir, pemerintahan Allah. Tapi kita tak duduk diri kita masalahnya. Kenapa? Kerana ada keakuan diri. Maka tu kita akan berbalah-balah. Kita akan tak tenang. Mana boleh jadi macam ni? Mana Allah? Termasuk saya sendiri pun. Kalau misalkan saya ada rasa kedirian, akan datanglah memori-memori yang nak ajakkan tadi. Tapi kalau kita tenggelam aja, memori tu tak boleh buat apa. Sebab kita tahu Allah yang menghadapi semua tu tadi. Jadi semua tu tadi akan lenyap, yang ada nampak
Tak lain semuanya daripada Allah. Sebab bila diri kita dah tenggelam kat situ. Maka tu kalimah sakti, kalimah yang paling afdal, paling baik, la ilaha il. Bila kita mengerti, kita bedah siasat maksud la ilaha illallah dan kita amaliah dalam makam kehidupan kita, baru kita tahu, ya Allah, tinggi darjat kalimah la ilaha illallah. Hingga tertulis di pintu-pintu nikmat syurga tu la ilaha illallah. Tu tadi. Ya. Jadi macam mana kita nak olahkan lagi, bukan sekadar tahu menyebut la ilaha illallah, tapi mengamaliakan, bedah siasat, faham apa tu la. La tu kita jangan merasa ada diri. Dan ingat, kita ini tak pernah ada. Habis ni ada, yang ada nunjukkan dia. Tu kalau kita tak percaya, tak meyakini, habislah kita. Ini kita kena meyakini sebab kita memang asalnya mati, tak ada. Allazi khalaqal mauta. Allah cipta mati pun, Allah ciptakan mati. Wal haya, baru dia bagi supaya kita dia tahu kita ni tak ada, mati. Mauta. Maka tu dia kata tadi, dia mulakan ayat tu, surah Al-Mulk tu, Allazi khalaqal mauta dia tu. Dia tak sebut kita ni hidup dulu. Sebab biar kita sedar, kita ni tak ada. Mati, tak ada. Dan asal kita pun tetap akan tak ada. Tapi bila kita tak faham konsep yang Allah Ta'ala tunjukkan, fahamkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para Rasul, para Nabi, wali-wali Allah, kita masih lagi merasa ada diri, itulah. Ya, kita masih ada nak merasa diri lagi. Ya? Kita tak tahu, maknanya kita biarkan diri kita bergelombang dalam keadaan keakuan diri. Maka akan datang macam-macam perbalahan yang di luar nanti. Tolonglah, maknanya kita tinggalkanlah, maknanya. Bukan saya cakap tadi maknanya kita duduk seorang-seorang tak usah campur, tinggalkan keluarga, bukan. Tapi olahkanlah itu semua, keluarga kita ke apa benda tu semua adalah cerita dia lah. Untuk melengkapkan cerita-cerita pentadbiran, cerita-cerita yang Allah nak lengkapkan di sekalian alam ni, diceritakan macam mana kita nak bawa diri kita supaya dalam kehidupan ni, dia panggil tadi apa? Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala tu maknanya dia nak tengok perangai kita. Adakah kita masih lagi merasa ada rasa kedirian lagi? Kalau kita fikir ada rasa kedirian lagi, maknanya menunjukkan kita belum memahami ahsanu amala. Kita ada lagi rasa keakuan diri, akan datang hawa nafsu yang akan menentang kepada qada dan qadar, pentadbiran Allah. Takdir dan takbir Allah itu kita akan menentang. Bila ada keakuan diri, akan ada rasa hawa nafsu, kehendak-kehendak kita. Malaikat dia tak ada hawa nafsu. Malaikat betul-betul suci, dia ikut aja ketaatan. Tapi manusia ni special dia bagi, sebab ada hawa nafsu dan kita disuruh perangi. Bila kita perangi, maka darjat kita, kalau kita tak perangi, kita biarkan, lebih teruk daripada kal'an. Maknanya lebih teruk lagi daripada binatang. Sebab kita dibagi akal, binatang tak ada akal pula. Dia memang gitu, dia tak ada akal. Tapi manusia dibagi akal, buat lebih teruk daripada binatang, dia lebih teruk daripada binatang. Jadi kita, kategori kita maknanya Allah naikkan darjat kita. Tetapi kita yang turunkan darjat kita kerana rasa keakuan diri. Bukan senang cakap nak buang keakuan diri. Saya sendiri pun masih lagi dalam proses. Kita masih lagi minta kepada Allah. Rasulullah pun selalu minta.
Jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sekelip mata, walau sesaat. Itu dah tentu-tentu Rasulullah maksum. Masih bermohon. Selalu bermohon. Sebab benda ni kita kena selalu dalam keadaan kefanakan. Iaitu fana tu jangan kita memikirkan nampak yang lain selain Allah. Ya, ini perlukan maknanya tu saya cakap tadi. Kalau kita tak perangi, kita tidak akan dapat kemanisan. Kemanisan tu bila meniadakan diri, nanti Allah betul-betul meniadakan kita, baru kita rasa, ya Allah, nikmatnya duduk situ. Di situ tempat paling mengalahkan surga dan nikmat-nikmat. Irji'i ila rabbiki. Pasal kita ni daripada Allah. Kita ni dihidupkan. Dan kita tahu hidup ni kepunyaan Allah. Kita ni tak ada kan balik. Itu dia. Sebab Allah tu dalam keadaan sempurna. Bila kita duduk kat maha sempurna, ada lagi kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal. Cukup. Tapi apa sebab tak cukup? Kita tak beresi lagi. Masih lagi peringkat kita berkeinginan hawa nafsu, kehendak kita. Kena yang okey lah. Kena yang tak okey kita menentang. Padahal Allah jadikan ada baik, ada buruk. Ada hina, ada mulia. Kadang-kadang kita pergi sini. Kadang-kadang kita pergi ke sini. Di antara dua kan. Tapi Allah kata jangan kau duduk situ kalau kau dah kenal aku. Itu semua aku punya cerita. Aku punya cerita kata. Jadi kau duduk dengan aku. Nanti kau nampak siapa yang menceritakan. Semua tu tadi penceritaan dia. Kau janganlah buat macam tu lah. Semuanya penceritaan dia. Jadi ada kita rasa ragu lagi, Pan? Pan? Ada rasa ragu lagi? Apa yang ragukan tadi? Itu orang tengah bercerita, Ipan. Abang dah cakap lah. Tumpukan perhatian supaya Allah masukkan kefahaman. Tu orang-orang yang lalai, orang-orang yang dalam solat lalai itu di dalam kerugian. Kenapa disebut dalam apa? Fawailul lil musallin allazina salatihim celaka. Maknanya sengsara. Azab orang yang solat hatinya lalai. Ini bukan saya cakap. Itu dalam solat. Sebab dia nak ajar kita dalam solat tu berdisiplin. Waktu solat tu tadi adalah waktu untuk engkau menghilangkan. Itu peluang dia bagi. Itu anugerah daripada Allah. Waktu. Tapi kita tak tahu itu peluang yang terbaik untuk kita. Supaya kita dapat apa? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah. Dengan solat tu tadi, Allah berjanji kan, solat yang betul-betul khusyuk, yang betul-betul faham, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Macam mana cara dia? Itulah cakap tadi. Apa makna solat tu, Pan? Abang cakap tadi apa, Pan? Solat tu apa, Pan? Ibadah, betul. Ibadah tu makna apa? Ibadah tu menunjukkan dia mengesakan dirinya. Faham tak? Ibadah ni mana kerja dalam 24 jam. Solat ibadah tak? Pan? Puasa? Zakat? Apa lagi? Bekerja? Ibadah semua. Dan ni 24 jam ibadah. Asalkan kita tahu ibadah tu nyambung menunjukkan dialah nak mengesakan dirinya. Esa af'al, esa sifat, esa asma, esa zat. Itu nan ibadah. Jadi ibadah yang maknanya yang kita buat, iaitu solat tadi, itu bila betul, maka di luar tu akan betul. Dan di luar tu betul tadi akan terbawa di dalam solat juga. Mana
Tapi kalau dalam solat aja tak betul, tak khusyuk, maka di luar. Dah dalam solat aja engkau dah menerima kerugian. Sebab apa kerugian? Engkau ada merasa di keakuan diri. Padahal solat tadi dia kata apa? Solat tu nyambung, tak ada. Yang ada dia menyembah diri dia. Kan kau yang berdiri solat. Dia berdiri sifat apa? Qiyamuhu binafsi. Dia yang menunjukkan dia yang berdiri. Menegak. Jadi kita bertegak sebab ada sifat dia lah. Qiyamu. Jadi jangan merasa ada lagi. Yang mengangkat kudrat siapa kita pakai? Yang menyebut tu kalam siapa? Yang nak dengar balik puji siapa? Yang merasakan tadi dia datang tadi nak jemput siapa? Jadi ada tak kita lagi Pan? Tak Tak ada, betul. Kita nak olahkan dalam kehidupan kita. Olahkan. Itu saja ya. InsyaAllah. Jadi itu tadi berkenaan tadi solat tadi. Kita sama-sama kan. Sama-sama mencari maknanya inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat tu sendiri dah memang tak buat keji dan mungkar. Apa keji mungkar tu? Rasa keakuan diri. Itu nombor satu. Kalau dalam solat tu sendiri ada dah keakuan diri, engkau yang menyembah dia, maka itu aja dah tak khusyuk namanya. Itu saya nak bagi tahu rahsia solat tu tadi. Yang jarang dibagi tahu. Kita duk takut lama lagi. Rasulullah ajar jelas, sahabat ajar pada tabi'in jelas, wali-wali Allah ajar jelas. Ulama-ulama yang rabbani, bukan ulama-ulama su', ulama rabbani dia ajar jelas. Solat ni adalah sambung dulu kepada Allah, tak ada kita. Jadi segalanya kita rasakan di wa maramaita isramaita innallaha rahman. Dia aja, jangan ada rasa dalam solat tu keakuan diri tak khusyuk. Jadi kita sama-sama maknanya. Percantikkan lagi, cantikkan lagi. Sungguh-sungguh. Tak boleh lah, mana boleh. Diri aku tetap ada susah si Ajih ni. Pandai-pandai ke susah nak buat. Susah tu kita kena mohon pada Allah. Sebab kita dah terbiasa. Solat tu nakkan upah. Solat tu nakkan aku solat ni lepas aku daripada azab neraka. Soalan kubur nanti solat ke tak. Jadi kita bersandar ke situ, bukan bersandar kepada nyambung kepada Allah. Sedangkan solat tu maknanya nyambung kepada Allah. Sebenarnya kita tak ada. Dia memuji diri dia menyembah diri dia cukup dengan asyik pada diri dia dalam solat tu. Tapi bila kita tak faham, kita duk takut tu juga. Kita tak mau memecahkan ruyung tu untuk pergi jumpa guru-guru yang bertaraf, diberi oleh Allah Subhanahu taala ilmu di sisi Allah. Jadi ada pembimbing rohani nama dia. Rasulullah pun dah bagi tahu, ada, cari di zaman masing-masing ada. Rasulullah kata, jangan tak jumpa. Kalau siapa tak jumpa, kalau dia mati dia kafir jahiliyah. Na'udzubillah. Jadi ada, Allah memang hantar tiap-tiap zaman kita ada. Cuma kita buat dia hidangkan lebih sangat pada dunia. Kita sibuk. Kita kata nantilah, apalah, kita tangguhkan, kita berbalah-balah lah. Kita ikut hawa nafsu, kita ikut kehendak kita. Padahal dalaman kita memang kita nak naluri, kita nakkan Allah. Tapi kita bangkang, kita lawan sikit-sikit penyakit tu kita biarkan. Bila penyakit tu dibiarkan dalam diri kita sikit-sikit, lama-lama dia jadi zulmah, kegelapan. Jadi kemudian kita tak cari jalan untuk mengakui kita ni telah zulmah ataupun zulmah, membuat kegelapan. Tu. Zalim pun sama, zalim dengan zulmah, dengan zulumah, kegelapan sama. Sama tau zalim. Zalim tu artinya zulmah ataupun zulumah, gegelah, kita menutupi gegelah. Padahal dalam diri kita ada cahaya. Cahaya Muhammad, cahaya Allah, ada cahaya tu ada.
Cahaya tu ada, rahsia sir tu. Kemudian bila kita dah biarkan lama-lama, tutup cermin tu, jadi zulmah. Ataupun kita menzalimi dia dengan kita tutup dengan kegelapan. Kita tutup dengan kegelapan, tutup dengan kesilapan, tutup dengan kita punya penyakit-penyakit, riak, takbur, sombong, macam-macam. Gelap, zulmah gelap, jadi zalim kita yang buat bukan Allah, kita buat zalim. Kemudian kita tak mengakuinya supaya terbuka zalim tadi, terbuka zulmah, kegelapan tadi. Kita tak mengakui, kita tahu tapi kita tak mengakui atau menyedari. Rabbana zalamna, ya Allah, aku telah zalim, aku telah menutupi kebenaran. Zulm, ya zalim aku, zalim, zulmah. Jadi kita sedar, kita nanti Allah buka, cuci balik. Tapi bila kita tak sedar, kita buat tak tahu, kesedaran sampai kita tangguh-tangguhkan, kita berbalah, maka bila benda tu, kita tunggu nantilah Allah Ta'ala bagi hidayah ke aku. Padahal hidayah Allah selalu kesedaran tu selalu Allah tunjukkan perumpamaan, tapi kita buat kita harapkan tadi, kita berdoa jangan sampai kita buat zalim, kita menutupi, jangan kita salahkan siapa-siapa. Itu pasal Adam tadi, kalau dia tadi digoda oleh isteri dia, Hawa, ataupun iblis goda isteri dia untuk ajakkan, dia terbujuk, dia tak menyalahkan Hawa, dia tak menyalahkan, dia salahkan diri dia tu tadi. Diri dia. Sebab apa diri dia? Diri dia dah tahu kan, Allah dah larang jangan hampir ini. Kau dah pergi layan tu tadi buat apa? Jadi kalau selagi kau tak layan, dia goda macam mana pun tetap kau akan pancung. Jangan kan. Tapi sebab kau pun menutup kegelapan tadi, kau tadi dengan Allah, kau tutup tadi, maka kau dah jadi zalim. Itu Nabi Adam. Kalau Nabi Yunus, kan dia dah berdakwah dengan kaum dia lama, berpuluh tahun, seorang pun tak mau ikut. Jadi dah puluh tahun kan, hari-hari macam merasa macam dia orang ni tak nak lagi dengar aku bercakap. Seorang pun tak nak. Jadi Nabi Yunus pergi ke pantai Fras lah, dia nak belayar lah. Dia macam Fras lah, seorang pun tak ikut. Jadi tanpa minta restu daripada Allah. Jadi dia pun naik kapal kan, kapal tu kena pukul ombak. Dan nahoda kapal tu dan pakar dalam tu kata, salah seorang, ombak ni takkan berhenti selagi kita tak campakkan salah seorang ke dalam lautan. Itu arahan daripada yang dia dapat tahu. Jadi dia buat pengundian. Undi Nabi Yunus nak disuruh campak. Jadi orang ramai dalam kapal tu tahu muka Nabi Yunus dia orang yang baik-baik kan, kenal. Mana boleh, tak boleh, kita buat lagi sekali. Ya, orang pujuk buat sekali pun Nabi Yunus dia tak percaya juga, dia kata last lah. Undi pun tetap Nabi Yunus. Nabi Yunus kata tak ada dah, memang aku yang kena. Bukan pasal aku ni orang baik ke tak. Memang aku ni dah dikehendaki oleh Allah untuk tu. Jadi dia campakkan. Menurut riwayat di waktu malam. Waktu malam gelap. Ombak tu yang kuat tu. Gelap dah kan. Ombak pula kuat. Dia tutupi dengan awan lagi. Kegelapan malam tu, kalau ada bintang-bintang mungkin dia cerah sikit kan. Tapi dah bintang pun tak ada. Hujan lebat apa kan. Orang ribut apa semua. Ombak besar kapal. Gelap lagi. Dua kali gelap. Lepas tu dicampak dalam laut lagi, gelap lagi. 3 kegelapan ni. Dia telan pula ikan jos, ikan besar, ikan nun, ikan besar. Telan. Bila telan, Allah suruh selamatkan. Ikan tu datang, selamatkan. Telan, duduk dalam tu. Berapa kegelapan tak tu. Kita duduk dalam kubur, berapa kegelapan. Kita bakal mati semua ni. Berapa kegelapan. Kalau dah sampai malam, tambah lagi 1 kegelapan.
Tadi itu di dalam kubur satu kegelapan, di liang lahat tadi satu kegelapan. Dalam kubur sekarang ni tak tahu ada liang lahat tak. Dia ada kotak kecil lagi di bawah tu. Lagi dah masuk dalam kubur gelap, lahat lagi dia selit yang lagi gelap lagi. 2 kegelapan tu. Ditambah kalau malam lagi 3 kegelapan. Macam Nabi Yunus. 3 kegelapan. Gelap malam, gelap dalam laut, gelap lagi ikan dalam perut kan tak tahu gelap macam mana. Ingat Nabi Yunus dah tak ada lah, selamat dah. Memang ingat mati lah. Dah duduk dalam. Tapi Allah selamatkan. Kerana apa? Allah nak jadikan cerita dia, skrip dia, Allah turunkan apa? Dia panggil mukjizat, apa ni? Ayat taubat kan. Untuk kesadaran kepada Nabi Yunus. Kalau Nabi Adam tadi, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, kata Adam. Adam kata. Ini pun sama juga. Cuma ayat dia pendek sikit. Dia kata, la ilaha illa an. Dia mulakan dengan ta'ah. La ilaha illa an. Melainkan yang engkau yang ada. Engkau yang ada selaku subhanaka, maha suci engkau. Ini aku kuntu minas zalimin zulumat. Aku telah menutupi kegelapan sedangkan kau nyuluh. Aku telah buat zulumah. Buat kegelapan pada diriku sendiri. Sedangkan sentiasa kau suluh. Itu zalim, maknanya zalim tadi ya. Jadi bila pengakuan tu tadi Nabi Yunus, lalu Allah Ta'ala suruh ikan tu muntah. Lama dalam tu tak tahu lamanya, tak tahu nak cakap. Kalau kata dalam perut ibu 9 bulan 9 hari, mungkin lebih lagi. Tapi kita ambil 9 bulan 9 hari lah. Sebab nak ambil cerita pada bila dia keluar dari perut ikan tu, mulut ikan tadi, bukan perut mulut, Allah SWT muntahkan ikan tu tepi pantai, maka dalam keadaan seperti bayi baru lahir. Tak boleh buat apa, lemah macam bayi baru lahir. Dan Allah tumbuhkan ada pohon tu, daun dia tu cukup mudah untuk dikunyah, macam labu lah, macam buah labu, tapi pucuk dia boleh makan. Gitulah. Jadi dia tak boleh. Dan pucuk tu pula dia tak ada sifat binatang macam kotor ni, apa, lalat ke semut-semut, tak suka. Allah jadikan untuk lindungkan pucuk daun yang dimakan oleh Nabi. Pasal dia tak boleh gerak. Dari situ tadi. Dia terimanya Allah SWT penyesalan, iaitu pengakuan dia telah menutup. Dia lari daripada kaum dia sebelum disuruh oleh Allah. Jadi kita sikit aja kita ambil pengajaran. Zulumat ataupun zalim itu berlaku pada diri kita kalau sekiranya kita ada keakuan diri. Lagi kalau kita dah biarkan dia, maka dia akan masuklah. Orang kata dimasuki oleh kegelapan lain. Maka itu hati kita, wajah kita tak bersinar. Sebab kita yang menutupi di dalam nur tadi. Jadi bukan wajah kita nur, tapi yang di dalam tu kalau bersih, dia akan terpancar nur. Sirullah tu Nur Muhammad dalam tu kan. Tapi kita dah tutup dengan zulumat. Kita tengoklah beza orang. Walaupun dia kulit hitam, tapi dia ada nur, nampak lain. Tapi kalau dia tu kulit putih mewah, tapi kalau dia tak ada nur, kita nampak lain. Jadi ahli rasa, ahli arif bin billah, dia tahu orang ni ada nur ke tak ada nur. Walaupun kulit dia gelap, kulit dia putih, dia tahu. Macam peperangan di Yamamah, Sayyidina Abu Bakar tadi, dia berperang,
Nur dia. Nur dia tu Sayyidina Umar nampak. Dalam peperangan tu dia kata Abu Bakar betul-betul benar. Dalam kehidupan dia tu, dalam peperangan sekalipun, kondisi itu dia masih tenang dengan rasakan Allah je. Kita nampak muka dia tahu. Muka dia sentiasa tenang dengan Allah. Tanpa musuh datang banyak mana pun dia tetap keadaan dia begitu juga. Jadi Sayyidina Umar perasan. Setiap kali peperangan dia nampak. Peperangan yang nombor dia nampak betul peperangan Yamamah. Nampak Rasulullah itu. Rasulullah memang benar. Abu Bakar memang benar dia. Ya Allah. Itu dalam keadaan macam mana dia jaga skill-skill yang dia dapat daripada Rasulullah tu dia buat. Hingga kan tak ada lagi dalam diri dia ada kedirian. Omar nampak sendiri. Dalam peperangan pun dia tak ada rasa kediriannya. Apa lagi macam ni, senang-senang. Dalam keadaan cemas yang bunuh dan terbunuh tadi, dia boleh duduk keadaan macam tu. Kita kena ujian sikit dah lari channel dah. Betul? Jadi macam mana kita nak proses supaya tidak ada zulumah atau zalim, kita menzalimi. Apa itu menzalimi? Ada keakuan diri. Jadi kita proses macam mana? Kita sama-sama. Maknanya saya pun kena sama-sama. Kita sama-sama bersungguh-sungguh. Ya? Tu. Dan rasakan betul-betul. Rasakan. Maknanya kita kena buatlah. Buatlah. Tu. Berbuat terus. Dia yang berbuat. Dia yang buat. Kita. Kalau boleh jangan dia rasa kedirian. Buat dia engkau ya Allah. Engkau. Supaya dia mesra. Supaya mesra macam mana? Mesra seperti Allah jadikan, iaitu yang pertama sekali, iaitu Nur Muhammad. Mesranya dengan Allah Nur Muhammad tu tadi. Di waktu belum ada apa-apa lagi, semua tak ada bulan, bintang, langit, Lauh Mahfuz, semua aras, semua belum ada surga, semua belum ada surga neraka, belum ada lagi bumi, tak ada, semua tak ada, belum ada. Allah ciptakan Nur dia Nur Muhammad. Di waktu tu alam tu maknanya dia dengan mau Nur Muhammad aja waktu tu di alam tu. Penzahiran pertama. Dan Nur Muhammad ketika itu duduk di makam tu, ana anta ana, iaitu engkau tu aku tu engkau. Keadaan dia bahawa dia dua, tapi dalam keadaan tu bukan dua, dia berasyik, iaitu aku engkau aku, iaitu satu je. Walaupun kita nampak keadaan tu dua, Allah jadikan Nur, tapi sebenarnya duduk makam tu Nur Muhammad adalah aku tu engkau tu aku. Sama yes. Faham Bila dah lama entah berontah, kita tak tahu keadaan dia berasyik berdua tu tadi. Sebenarnya bukan berdua lah, berasyik dia dengan dia. Maka ingin dikenali lagi, maka Muhammad disebabkan engkau Nur Muhammad kekasihku, aku jadikan sekalian alam. Jadi malaikat ke apa ke, Lauh Mahfuz ke, surga neraka ke, daripada Muhammad. Oh hebatnya Muhammad yang jadikan, bukan. Ya Muhammad tu siapa? Aku tu engkau tu aku. Ya. Betul. Di situ lah baru kita faham. Ya. Jadi yang terjadi semua tu Allah Ta'ala kata sebab Muhammad adalah tak lain daripada dia juga. Dan nak menceritakan gitu kisah dia. Jadi yang banyak nanti kita tengok sebenarnya asal daripada Muhammad tu siapa? Jadi itu dia kata sekalian ni semua adalah fa'ainama tuwallu fasama, apa pun kita nampak sebenarnya dia. Tapi kalau kita masih ada rasa kedirian kita akan nampak masih banyak lagi macam-macam celaru kita. Ini cara Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah SAW, Rasul-Rasul, para Nabi, para Wali, itulah. Kita tak memberes sini dulu. Kita itu pasal. Dan orang-orang Yahudi pada zaman kita ni, dia tahu dah. Ini kita kasih bunuh dulu, bom dulu. Soal dia kenal diri, kenal Allah ni kita kena bom akidah dia. Jangan bagi dia mantap. Sebab dengan ilmu kenal diri, kenal Allah, ini yang buatkan kita takut.
Sebab siapa bagi tahu? Dajjal. Dajjal siapa bagi tahu? Iblis lah bagi tahu. Kalau kau nak apa Muhammad punya umat, kau jangan bagi dia kenal diri, kenal situ je. Kalau dia dah tak kenal Tuhan dia tak kenal diri dia, senang kita nak. Dia ibadah puluh tahun pun kita boleh mudah rosakkan dia. Tapi kalau dia dah kenal diri, kenal Allah, dia tidur pun kita takut. Kalau dia bangun lagilah kita takut. Nampak? Pentingnya tadi. Ini kalau kita masa lagi kat dalam dunia ni, kita tak betul-betul nakkan kepada Allah, habislah kita. Sebab Allah SWT jadikan kita ni, Allah Ta'ala kata, engkau ni untuk aku. Dan semua yang ada ni, syurga ke apa ke, nikmat-nikmat ni, tu untuk engkau. Allah bagi tahu gitulah. Menunjukkan kita, semua yang apa yang kita nak kejar ni sebenarnya, Allah dah janjikan untuk kita. Apa yang kita kejarkan nikmat apa? Apa pun. Itu dah untuk engkau, kata Allah. Tapi engkau tu untuk aku. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita kena duduk dengan Allah, lebur. Dah yang ada semuanya dah memang tentu-tentu untuk kita. Tapi dah tentu-tentu untuk kita, kenapa kita pergi kejar? Yang dah tentu-tentu tadi untuk kita tu tadi, Allah Ta'ala bagi tahu. Dan Allah bagi tahu, kita ni semata-mata kerana dia mengapa kau tak duduk dengan Allah? Kau pergi kejar dah memang tentu-tentu, Allah Ta'ala kata. Faham tak maknanya? Maknanya kita, walaupun itu syurga sekalipun, jangan kau kejar. Ibarat gitu. Bukan, si Haji tak bagi minta syurga. Bukan. Saya kena faham maksud saya. Allah kata semua diceritakan nikmat apa pun, syurga, nikmat apa pun, itu semua untuk engkau. Allah Ta'ala kata. Tapi engkau tu untuk kenapa kau tak faham lagi? Jadi jangan kau kejar tu nikmat tu yang dijadikan semua untuk engkau. Kau jangan risau nak pergi kejar dia. Engkau tu untuk tenggelam kat aku, irji'i ila rabbiki. Duduk situ, jaga kat situ betul-betul sama-sama. Minta pada Allah. Walau sedetik, sesaat, jangan biar aku urus diri aku sendiri. Engkau ya Allah. Aku nak rasakan engkau ya. Engkau je. Hari-hari doa tu. Doa Rasulullah tu. Rasulullah. Jangan tolong Allah. Itu jaga. Nanti segala ilmu-ilmu makrifat tu semua untuk engkau, Allah Ta'ala kata. Dia akan datang kepada engkau sendiri. Yang ilmu-ilmu orang tak tahu ke, yang terkini ke, semua engkau akan tahu dulu. Sebab engkau dah lebur dengan Allah. Kau faham dah. Tapi cuba engkau ambil sana. Bukan saya tak bagi belajar. Ambil ilmu. Tapi engkau tak akan puasnya. Sebab engkau tak faham. Maknanya engkau tak duduk dengan Allah. Kau duduk dengan sesuatu lagi. Ilmu Allah. Bukan saya tak bagi belajar ilmu Allah. Tapi belajar, ambil ilmu Allah. Allah Ta'ala kata. Tapi jangan bersandar pada ilmuku. Bersandar kepada hikmah aku. Hakim. Kedudukan, keadilan, ketentuan tu adalah hakim. Ilmu masih di berbalah-balah lagi. Belum menentukan lagi. Tapi hakim ni kun faya. Jadi duduk kat Allah tadi. Walaupun ilmu yang kau baca tadi 10 kali mustajab, masuk 11 kali tetap kena minta pada Allah. Maknanya tetap 12 kali pun sakit yang sama, tetap ya Allah apa nak ubat dia. Engkau yang ubat dia. Kalau Allah Ta'ala kata ayat ni ayat, baru kita ambil. Ni kita ayat tu. Aku belajar ni. Kita pakai. Kita tak bersandar kepada ya Allah apa aku perlu buat. Aku tak tahu ni Allah. La ilma lana illa ma'alamna. Ini tidak kita bangga dengan ilmu kita. Aku tahu ni, aku tahu. Habis kita. Bukan saya cakap tak bagi belajar. Belajar tapi letak dia tak tepi supaya kita betul-betul bersandar kepada siapa yang punya ilmu tu. Dia yang akan menetapkan keputusan. Bukan ilmu tu keputusan. Tapi dia menjadikan ilmu tu keputusan kun fayakun. Jadi duduk situ. Nanti ilmu-ilmu makrifat yang dah. Sebab kita duduk kat keputusan di tangan kita. Sebab kita dah tenggelam dengan Allah. Segala ilmu-ilmu akan datang pada kita. Ajak kita keluar.
Sebab dia sendiri tak dapat keputusan. Dia tinggi ilmu makrifat di mana, dia belum dapat keputusan di tangan yang menciptakan makrifat. Di situ rahsia dia. Oh, ya Allah. Baru kita faham pentingnya hilang keakuan diri supaya betul-betul. Baru kita rasa tenang. Kalau tidak selain itu, saya pun sendiri akan tidak tenang. Kalau saya cakap suruh tenang, saya sendiri ada keakuan diri, saya pun tak saya pun tak. Jangan tipu. Ini atas diri saya semua-semua. Bukan cakap ni saya ni lepas. Tak. Saya pun kena lagi takut saya nak ada rasa kedirian. Sebab kita tahu dah itulah punca kerosakan kita. Sebab ada keakuan diri. Bila ada keakuan diri, datang automatik sifat-sifat mazmumah. Sifat tercela dan hinanya. Nak menghinakan kita. Jadi kita yang berkendak nyanyilah kita. Kita yang menutupi cahaya yang dah ada dah sir, kita yang zulumah tutup. Sebab apa kita tutup? Dengan keakuan aku ada. Padahal tu Allah Ta'ala punya hak, kau mengaku engkau punya. Ini yang berlaku banyak. Kalau kita tak mengaji bab ni betul-betul. Rasulullah tu pasal tauhid ni 13 tahun dia ajar. Ini betul-betul tauhid. Ini betul-betul dinding zat dia belajar tauhid. Bukan tauhidnya belajar hafal. Dia akan kena ujian dia akan. Bukan ujian tu daripada Allah sendiri. Kalau kita dah kotor. Ini baru ujian sikit baru tentera apa Dajjal, Yahudi, Lanatullah, baru ujian tu dah kita dah ikut dah. Kan? Dia macam mana? Itu baru tentera dia, belum Dajjal tu tentang kita nak perang macam mana dengan anak buah dia, prebet tu pun kita dah kalah. Umat Islam lembik. Sebab apa lembik? Sebab tak belajar mengesakan Allah betul-betul. Ya, dia anggap remeh-temeh, dia anggap dia dah sebut la ilaha illallah hari-hari 50 kali ke 100 kali ke, dia dah rasa dia dah beriman pada Allah. Beriman pada Allah kena bedah siasat, kena kupas. La ilaha illallah tu kena kupas. Baru kau kupas la je kau tak selesai lagi. La tu kau lagi banyak lagi kau nak bergerak sini, kau masih ada rasa diri lagi. Tak lepas lagi. Bukan boleh dia hafal lepas tu lepas. Allah akan uji betul kan kau cakap la tu dengan faham, dengan mengimani. Baru la tu. Baru la yang kau dah gagal. Sebab engkau tak mengimani. Kau hanya sebut. Sebab apa saya tahu? Engkau angkat cawan, kau rasa engkau angkat lagi. Ataupun kau tak belajar benda ni, kau tak sedar bahawa yang angkat tu, kudrat tu tak dapat kau esa. Perbuatan kau pun kau tak dapat esakan Allah. Engkau hanya sebut aja. Belum. Susah lah macam tu. Bukan susah. Pasal kau tak mulai. Cuba kau mulai. Inilah dia kena perang lah. Mulailah perang. Ikhtiarkan perang. Jangan ada keakuan diri. Bunuh. Bukan bunuh ambil pisau. Bunuh jangan sampai ada ingat lagi diri. Itu maknalah. Baru kita dapat tahu. Dia yang ada. Tapi kalau lah je tak beres. Macam mana kau nak isbatkan dia? Nak esakan dia, nak tetapkan dia je yang ada. Engkau buat asyhadu alla, aku mengaku ya tak. Cakap aja bila luar. Kau mengaku ada engkau, ada dia lagi. Jadi apa yang betul sebenarnya? Tak ada yang betul kita ni. Jadi nak betul dia, tak ada. Kalau kau lagi ada, kau rasa kau ada, tu angan-angan, tak betul. Engkau dah buat kesilapan sebab ada keakuan. Mana boleh saja ni? Kan kita ada ni. Kita jadikan Allah, kita ada. Kita menyembah dia. Ya Allah. Nampak? Bila orang tak mengaji benda ni, dia rupanya dia tak sampai rasa kemanisan iman tadi. Kemanisan iman tu kan bila kita betul-betul menafikan tak ada kita, dia je. Itulah kemanisan iman. Ini kemanisan iman kita ingat. Aku buat ni, ganjaran ni. Kita rasa manis. Angan-angan upah tadi. Bukan kita rasakan Allah tu tadi. Kita rasakan apa yang Allah nak bagi tu kemanisan. Silapnya tadi. Padahal itu kesyirikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Allah dah bagi. Jangan sekali-kali engkau menyembahku ada sesuatu yang kau nak.
Ya Allah, aku sembah Engkau, aku nak ni, ya Allah, biar dapat projek ni. Nanti dapat projek ni, aku bolehlah pergi tiap-tiap tahun buat haji, buat tiap-tiap bulan buat umrah. Ya, Allah pun bagi. Ya, bila Allah dah bagi, engkau punya ibadah dah lintang bukang dah. Nanti kau nak ajak lagi besar pula, baru kau sungguh-sungguh pula minta pada Allah. Kau rasa itu kemanisan iman. Bila kau minta sesuatu, Allah bagi. Padahal Allah bagi itu istijab supaya kau bertambah jauh dengan Allah. Kau tak sedar. Bukan Allah tu zalim, Allah nak bagi pengajaran. Allah dah bagi tahu. Betul-betul mengikhlaskan diri kita, mukhlisin lahuddin. Maknanya betul-betul kita ikhlaskan hati kita, betul-betul faham tak ada kedirian kita demi dia lah apa yang kita lakukan ibadah dalam kehidupan. Berzikir ke, selawat ke, apa, semua demi dia lah. Untuk ikhlas semata-mata dia lah yang berbuat, bukan aku. So, mukhlisina lahuddin. Lahuddin, demi diri kepada pencipta agama tu. Siapa? Allah. Ikhlas mukhlisin, mengikhlaskan diri. Supaya tak ada apa yang kita buat tadi adalah dia demi agama. Untuk dia, bukan lain. Banyak orang kata ikhlas, tapi ikhlas itu untuk awak nak. Tersilap. Tapi Allah tahu. Bukan menyebut nama Allah, merasakan keasyikan dengan Allah tu tadi. Tapi keasyikan kalau Allah bagi apa yang kau ajak. Nampak? Nama mensekutukan Allah dalam ibadah. Bukan saya tak bagi ibadah, bukan Allah tak bagi ibadah. Tapi kau mesti melulu pada aku dulu. Tenggelam, baru ibadah tu yang kau buat tu, kau tak rasa diri kau. Sebab kau dah mendapat Allah tu tadi. Itu kau yang faham. Tapi kalau kau tak faham, kau nakkan sesuatu ada Allah. Bila Allah bagi, sebenarnya Allah suruh kau jauh. Rugilah kau. Engkau yang nak gitu. Tapi kalau dah betul faham, kita dah rasa kemanisan, kesempurnaan dengan Allah. Jadi apa pun sekadar kita nak melengkapkan apa skrip Allah Ta'ala dalam kehidupan. Cerita-cerita Allah suruh ceritakan dalam kehidupan kita. Lainnya, dalaman kita dah sentiasa lebur, tak adalah. Dan diri kita nampak semua dia yang atur untuk melengkapkan. Baik, jahat, hina, mulia, tinggi, rendah. Kita akan dia bawa. Gitulah hati kita. Ke sini, ke situ. Tapi sedangkan kita selalu tahu dia yang nak meletakkan kita di mana. Maknanya kita dah dapat ihdinas siratal, itulah jalan lurus. Yang kau cari jalan lurus macam ni. Tak ada bengkok-bengkok, tu jalan lurus. Bukan. Jalan lurus adalah meniadakan diri, merasakan dia aja ada dalam kehidupan kau. Engkau dah minta jalan lurus tu, kau dah dapat dah tu. Kau dah dapat lah jalan lurus tu. Tapi kalau kau masih lagi tak faham, kau fikir jalan lurus ni gini ganjaran, gini itu jalan lurus, maknanya masih lagi kau duduk di takut mensekutukan Allah. Jadi kalau tak mensekutukan Allah, tanpa dia terus pada dinding zat, adalah terus tak ada merasa keakuan diri. Macam tadi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar Al-Attab, dia nampak Abu Bakar tadi sentiasa dalam keadaan tak ada diri dia. Dia nampak orang yang tak ada makam ni, dia takkan dapat nilai orang yang macam tu. Tapi orang yang biasa duduk dengan Allah, tak ada rasa kedirian, kita akan tahu orang ni. Automatik kan? Tapi kalau kita tengok, belum ni. Bukan kita nak menghina dia. Sebab kita ada getaran. Maknanya, kalau orang tu, dia berbuat yang macam mana kita tahu, kita angkat barang, kita berjalan, kita bernafas, semua kita rasakan dia je. Maka kalau orang tu tadi berbuat, kita boleh tahu. Walaupun dia nyorok dalam ramai-ramai orang, kita boleh pilih mana yang. Sebab kita tahu pergerakan dia tu adalah pergerakan ketuhanan. Citrah ilahiyat. Cahaya Allah tu masuk dalam kehidupan. Kita nampak cahaya itu, gelombang tu sama macam kita. Macam hari inilah orang isap dadah. Dia duduk di Ampang ni contohnya. Kemudian dia kena pindah duduk di botol kanan ke kiri ke mana, Ipoh ke.
Dia tak kenal siapa-siapa situ. Dia penagih dadah. Minta maaf lah, saya bukan nak hina penagih dadah, tapi specialnya gitu Allah bagi naluri tadi. Bila dia pergi sana, dia boleh bau. Sini ada barang. Dia boleh hidu, dia boleh ada gelombang. Ada geng-geng aku sini. Padahal dia pergi tempat tu, dia tak pernah fikir geng dia ada situ. Tapi dia tahu ada. Itu orang, sedangkan orang yang dibagi naluri makan rasa yang jenis rasa material yang nampak daun ganja ke apa kan, dia pergi mana pun Allah bagi dia ni ada ni sini, dia boleh bau tepat, memang betul ada orang tu kaki dia kat sana, betul. Jadi gitu juga ahli neraka, ahli syurga, dia sama juga, dia tahu ahli-ahli dia. Dan kalau kita tak dapat duduk dalam syurga, nanti ada pewaris